Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Siapa? Kepada Anwar Ibrahim. Ada orang yang kata Anwar Ibrahim macam itu juga. Tapi ada orang kata Anwar Ibrahim makin mengganas. Mengganasnya apa? Mengganas memerangi rasuah di seluruh Malaysia. Beberapa waktu yang lepas ada beberapa konten yang sudah saya buat. Saya kata begini, patutlah Anwar Ibrahim, ramai yang orang tak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ramai orang yang takut kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Antaranya ialah Muhyiddin Yassin dan juga Tun Mahathir Mohamad. Adakah mereka takut Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri kerana Anwar Ibrahim adalah seorang yang sangat-sangat ekstrim dalam memerangi rasuah? Dan ada juga orang kata Anwar Ibrahim sukar menjadi Perdana Menteri kerana ketegasan beliau. Kalau sebelum ini dalam beberapa berita analisis daripada penganalisis politik dan pemerhati politik, mereka kata ada ramai yang tak suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana ketegasan beliau dan juga sukar berkompromi dengan perbuatan seperti rasuah, komisen, sedekah, pemberian hadiah atau apa-apa saja perkataan yang sesuai seperti itu atau seangkatan dengannya. Namun demikian, sebagai rakyat biasa, netizen, saya secara pribadi saya amat menyukai tindakan Anwar Ibrahim memerangi rasuah, sumbangan, komisen, hadiah atau apa juga perkataan yang sesuai untuk menerangkan rasuah itu diperangi sehabis-habisnya oleh Anwar Ibrahim. Usaha Anwar Ibrahim memerangi rasuah sebenarnya untuk membersihkan negara, bukan kerana dendam atau menganiaya. Ada orang yang disiasat oleh SPRM, ada orang yang dikaitkan dengan rasuah dan SPRM, mengatakan bahawa Anwar Ibrahim berdendam dan menganiaya. Tapi sebenarnya, cuba lihat dari sudut yang positif. Anwar Ibrahim memerangi rasuah bukan sebenarnya dendam atau bukan juga untuk menganiaya. Memanglah orang yang disiasat oleh SPRM itu, orang yang disiasat oleh SPRM dikaitkan dengan rasuah itu pasti mereka akan kata itu satu dendam, itu satu aniaya. Sebab mereka sedang disiasat. Tetapi dari sudut undang-undang itu satu perkara untuk membersihkan negara. Baik Muhyiddin Yassin atau siapa saja yang sedang disiasat SPRM atas kemungkinan melakukan rasuah, salah guna kuasa atau mencuri wang negara, tak usah gelabah atau gundah gulana. Jika tiada kesalahan dilakukan, tiada apa yang perlu mereka takutkan sebenarnya. Ketika disiasat oleh pihak berkuasa, baik mengenai projek yang dikaitkan dengan anak menantu atau dakwaan penerima dana daripada kontraktor yang dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu, berilah jawapan yang tulus, jujur dan berdasarkan fakta yang sebenar. Tak usahlah cuba mengaitkannya dengan kononnya ia fitnah kepada PN dan andaian disebabkan ketakutan PH berdepan 6 PRN yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Semua itu bukan saja tiada kaitan, malah tidak munasabah sama sekali. Mereka reka tuduhan adalah berbahaya kepada PH sendiri, kerana ia boleh mengundang simpati rakyat kepada Perikatan Nasional. Lantaran itu, jika tiada asas yang kukuh, tidak mungkin Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedia membenarkan perkara itu berlaku. Sudah tentu siasatan yang dijalankan kerana ada asas. Selain ada aduan telah diterima. Lagi pula, apa kaitan kemenangan dalam PRN dengan kedudukan kerajaan pusat yang ditadbir Anwar? Hakikatnya, dengan sokongan mantap parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan, siapapun yang menang di 6 PRN itu nanti tidak menjejaskan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya, betul lah kan? Cuba bayangkan.
Ini ialah pilihan raya Dewan Negeri. Ianya tidak dapat mempengaruhi apa-apa keputusan di Dewan Rakyat. Kalaupun 66 negeri ini dimenangi oleh Perikatan Nasional, Anwar Ibrahim tetap masih jadi Perdana Menteri. Jadi, apa tujuan kalau betul Anwar Ibrahim mereka-reka dakwaan itu untuk mendapatkan supaya memastikan Perikatan Nasional kalah dalam PRN di 6 buah negeri? Itu adalah tidak munasabah sama sekali. Begitu juga dengan siasatan yang dilaporkan telah dijalankan terhadap seorang bekas Menteri Keuangan yang didakwa memiliki kekayaan luar biasa di luar negara, berdasarkan maklumat Pandora Papers yang bocor tidak lama sebelum ini. Semua itu juga bukan bersifat dendam atau bertujuan menganiaya orang berkenan. Mereka pun tidak perlu bimbang atau takut jika tiada kesalahan telah dilakukan. Sebagaimana sering disebut ketika belum berkuasa dan kemudian diulang banyak kali setelah menjadi Perdana Menteri, keseriusan Anwar dalam memerangi rasuah dengan memulakan siasatan terhadap beberapa kes yang sedang berjalan sekarang adalah bukti beliau sedang menunaikan janji-janjinya. Tidakkah kita mahu seorang pemimpin itu sentiasa berpegang pada janji? Anwar hanya ingin membersihkan negara ini daripada rasuah, ketirisan, rompakan, dan pencurian. Kerana negara terbukti telah kerugian berbilion ringgit melalui amalan tersebut sejak puluhan tahun dulu lagi. Dengan rasuah dan ketirisan dapat dikawal, ia bukan saja dapat menyelamatkan negara, harta negara, bahkan faedah akan melimpah kepada rakyat akhirnya. Sebagai rakyat di mana selama ini mereka menyaksikan asal bergelar pemimpin saja mesti seseorang itu dan keluarganya jadi kaya raya dalam sekelip mata. Semua ini adalah petanda paling nyata berleluasanya amalan rasuah dan salah guna kuasa. Tiada pilihan lain demi masa depan anak cucu kita, melainkan kita mesti menyokong usaha murni Anwar dalam memerangi rasuah ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda. Usaha Anwar perangi rasuah untuk membersihkan negara, bukan kerana dendam atau menganiayai Muhyiddin Yassin atau sesiapapun. Kita jumpa lagi. Bye-bye.